Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan agar negara janganlah mengabaikan rahmat iaitu ancaman coronavirus yang telah pun semakin menipis dan sekatan juga dilonggarkan untuk meraih lebih banyak pahala. Ini kerana tegas baginda, pahala adalah rezeki hebat untuk dijawat di akhirat nanti. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah perutusan sempena menyambut awal bulan Ramadan bagi tahun 1444-2023 yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan rasa amat sukacita untuk mengajak seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam untuk sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya menemukan lagi dengan bulan Ramadan yang mubarak yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan adalah bulan istimewa yang menguji kesabaran kita untuk berpuasa selama sebulan. Ganjaran beribadat dalam bulan Ramadan melebihi ganjaran beribadat di dalam bulan-bulan yang lain. Menurut sebuah hadis Nabi SAW bahawa satu fardu yang ditunaikan pada bulan Ramadan adalah umpama menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Demikian betapa hebatnya penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap bulan Ramadan. Ke-Bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah merafakkan syukur kerana umat Islam di negara ini mempunyai peluang amat luas untuk merebut fadilat Ramadan. Dengan keadaan negara aman dan ekonomi mantap akan membolehkan kita untuk menghayati Ramadan dengan lebih selesa. Ini adalah kurnia istimewa kepada kita dan negara berbanding di setengah-setengah tempat di dunia. Mereka bergelut dengan pelbagai musibah seperti peperangan, gempa bumi, banjir besar yang menjejaskan harta benda dan nyawa. Bayangkan bagaimana umat Islam berpuasa sambil menghadapi kemelut peperangan, musibah gempa dan banjir besar. Kita cuma mampu membayangkannya sahaja sambil bersimpati dan berdoa untuk mereka. Titah baginda juga mengajak umat Islam untuk sama-sama berharap semoga rahmat Allah akan berpanjangan untuk dapat menunaikan kewajipan berpuasa sebulan penuh. Berbalik lagi kepada keadaan negara kita. Jutaan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ancaman coronavirus telah pun semakin menipis dan sekatan juga dilonggarkan. Ini juga adalah satu rahmat yang membolehkan kita dapat memeriahkan masjid dengan sembahyang fardu, bertadarus Al-Quran dan sembahyang sunat tarawih tanpa sekatan. Sayugia rahmat ini janganlah diabaikan untuk kita dapat meraih lebih banyak pahala. Pahala adalah rezeki hebat untuk kita jawat di akhirat nanti. Marilah kita sama-sama berharap semoga rahmat Allah ini akan berpanjangan. Hendaknya untuk kita
dapat menunaikan kewajipan berpuasa sebulan penuh dalam keadaan sihat, afiat dan sejahtera. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan harapan agar seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam mendapat Lailatul Qadar yang penuh berkat yang hanya berlaku dalam bulan Ramadan sahaja. Bagi tujuan ini, kita perlulah mengikut panduan-panduan yang telah digariskan oleh ulama. Seperti menghidupkan 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghampakan kita dari memperolehi pahala Lailatul Qadar itu. Untuk akhirnya, beta dan keluarga beta sukacita mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini. Semoga kita sama-sama dapat menunaikan kewajipan berpuasa tanpa sebarang halangan atau gangguan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tran Van Hua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Tran Van Hua. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Baginda pada 10 Jun 2020. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Arif Alvi, Presiden Republik Islam Pakistan. Tuan Yang Terutama Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Republik Islam Pakistan dan Kerajaan serta rakyat Republik Islam Pakistan sempena Hari Pakistan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kemarin berkenan menerima menghadap secara berasingan Tuan Yang Terutama Lim Hock Seng, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke Negara Brunei Darussalam yang baharu, dan Tuan Yang Terutama Tran Van Hua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke Negara Brunei Darussalam yang baharu menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 28 Februari 2023, manakala Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 Jun 2020. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan.
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berangkat melawat Naval Special Warfare NSW yang berpangkalan di Coronado, California, Amerika Syarikat dari 13 hingga 14 hari bulan ini. Lawatan tersebut sebagai kesinambungan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Washington DC untuk mengadakan perjumpaan bersama Presiden Joseph R. Biden semasa sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN tahun lalu bagi meneruskan kerjasama keselamatan dan pertukaran antara rakyat Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Sejak penandatanganan The Treaty of Peace, Friendship, Commerce and Navigation lebih 170 tahun lalu, negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat telah memfokuskan bagi memantapkan dan mengekalkan persahabatan melalui eksersis bersama, program-program latihan dan kerjasama ketenteraan lain dengan eksersis tahunan Cooperation Afloat Readiness and Training KERAT sebagai teras hubungan pertahanan dua hala. Semasa keberangkatan ini, Duli Yang Teramat Mulia berkenan meninjau beberapa kemudahan dan peralatan yang terdapat di Naval Special Warfare termasuk NSW G1 Combat Training Tank, Pusat NSW Combatant Craft di San Diego Harbor serta Ibu Pejabat Unit NSW yang berpangkalan di West Coast. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia itu mencerminkan mengenai pentingnya keupayaan operasi khas bagi memenuhi cabaran-cabaran yang dihadapi terutama di Indo-Pasifik. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam memulakan ibadah puasa hari ini 23 Mac 2023. Pengumuman mengenai penglihatan anak bulan Ramadan disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka yang berhormat Yang di-Pertuan Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Ramadan 1444 Hijriah bersamaan dengan tahun 2023 Masihi di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Khamis 1 Ramadan 1444 Hijriah bersamaan dengan 23 Mac tahun 2023 Masihi. Insya-Allah umat Islam di negara ini akan mula berpuasa Ramadan pada hari tersebut. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Ukur serta Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka berhasil melihat anak bulan Ramadan. Rombongan tersebut berada di Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Aguk Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok, daerah Tutong dan Bukit Lumut, daerah Belait.
Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil ru'yah awal bulan Ramadan 1444 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Ramadan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Terdahulu diadakan persembahan bacaan Al-Quran diikuti dengan bacaan tahlil dan doa arwah serta sembahyang fardu maghrib berjemaah. Umat Islam di negara ini memulakan ibadah puasa hari ini. Dalam pada itu, malam tadi diadakan majlis pembukaan tadarus Al-Quran bagi seluruh negara. Di Jami' Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diikuti dengan tadabbur Al-Quran. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Jami' Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong dan Radio Televisyen Brunei. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sembahyang sunat tarawih berjemaah juga diadakan bermula malam tadi di seluruh masjid, surau dan balai ibadat. Di daerah Brunei dan Muara, antara masjid yang menjadi tumpuan jemaah ialah Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup. Beberapa pelajar serta lepasan dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah ditempatkan di masjid-masjid terpilih di seluruh negara untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Sembahyang sunat tarawih adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut bagi setiap umat Islam pada tiap-tiap malam bulan Ramadan sama ada secara berseorangan ataupun berjemaah bagi meraih keredaannya selain ganjaran pahala. Semangat umat Islam di negara ini untuk memasuki bulan Ramadan disemarakkan dengan 12 tas tembakan meriam di ibu negara. Tembakan meriam itu merupakan satu tradisi di negara Brunei Darussalam bagi menyambut ketibaan bulan penuh berkat dan rahmat iaitu bulan Ramadan. Lepasan 12 das tembakan meriam di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dilaksanakan oleh anggota polis Tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara bersidang pada hari ke-15 kemarin dengan meluluskan peruntukan bagi dua buah kementerian iaitu Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Kementerian Kesihatan. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan mula-mula mendengarkan penjelasan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengenai isu lepasan pelatih Pusat Pembangunan Belia dan Pembasmian Kemiskinan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad mengongsikan kursus-kursus kemahiran di Pusat Pembangunan Belia adalah bagi meningkatkan kebolehpasaran lepasan pusat tersebut. Salah satu komponen di dalam program pembangunan belia adalah pembelajaran keusahawanan, dalam mana penuntut-penuntut PPB ini akan didedahkan dengan ilmu keusahawanan dan perniagaan selama 144 jam. Para pelatih juga akan dinilai dan yang berminat dalam bidang ini diberi mentorship untuk memulakan perniagaan. Dan di akhir kursus, para pelatih akan mengadakan Carnival YDC sebagai latihan secara praktikal. Bagi isu pembasmian kemiskinan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan 3 strategi terkandung dalam pelan pembasmian kemiskinan iaitu strategi pekerjaan, strategi keusahawanan dan strategi mindset.
seterusnya. Inisiatif-inisiatif di bawah strategi pekerjaan, strategi keusahawanan dan strategi mindset dalam Pelan Tindakan Pembasmian Kemiskinan adalah termasuk memberikan taklimat dan latihan yang bersesuaian untuk memupuk minat, mendukung usaha dan meningkatkan kebolehpasaran penerima bantuan dalam mendapatkan pekerjaan ataupun berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Program pengupayaan telah dan terus diungkayahkan oleh KKBS dan JAPIM dengan kerjasama beberapa rakan strategik KKBS iaitu program pekerjaan, program keusahawanan dan program kemahiran dan latihan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengalu-alukan inisiatif atlet-atlet yang akan menyertai sebarang kejohanan secara persendirian. Bagaimanapun, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyarankan kepada atlet untuk mendapatkan pandangan dan kebenaran melalui Persatuan Sukan Kebangsaan masing-masing. Perkara itu dijelaskan bagi menjawab isu insentif dan bantuan kerajaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob. Persatuan-persatuan hendaklah menghadapkan permohonan ke Jabatan Belia dan Sukan dengan lengkap. Kedua, permohonan tersebut akan diteliti dengan mengambil kira kepentingan dan taraf kejohanan yang akan diikuti. Ketiga, bagi permohonan bantuan kewangan, pihak Persatuan Sukan dikehendaki untuk menghadapkan anggaran perbelanjaan 3 bulan sebelum kejohanan. Permohonan ini akan diteliti oleh Jawatankuasa Bantuan Persatuan-Persatuan Belia dan Sukan. Permohonan serta keperluan lain seperti kelonggaran berlatih, cuti tanpa catat dan kebenaran ke luar negeri juga hendaklah dihadapkan mengikut tempoh yang dikehendaki sebelum mengikuti sebarang kejohanan. 5. Ganjaran skim penggalak kecemerlangan sukan akan diberikan kepada kejohanan sukan yang Cadet Games dan dibenarkan untuk disertai. Persatuan dikehendaki untuk menghadapkan permohonan ganjaran kemenangan selepas kejohanan untuk dipertimbangkan ke Jawatankuasa Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan. Isu mengenai kawalan kemasukan bahan makanan dan minuman yang menjadi punca kemerosotan tahap kesihatan diketengahkan oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Safia binti Syekh Haji Abdul Salam memulakan sesi pada sebelah petang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan beberapa program kesihatan telah dilaksanakan bagi meningkatkan kepekaan orang ramai terhadap pemilihan makanan. Health Promotion Center sudah pun berkolaborasi dengan beberapa pengilang makanan dan pembuat minuman mengenai dengan healthy food ya. So jadi kalau melihat dia punya iklan ada kena lihatkan how to look. Masa ni orang ramai kita lihat pun di supermarket quite a few of us sudah melihat ingredient. Dulu ambil saja. Now they lihat ingredients, mana ada yang detik sihat atau yang dia utamakan. Menteri Kesihatan juga memberi penjelasan mengenai isu kekurangan bekalan darah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Saleh bin Haji Osman. Kementerian Kesihatan cuba mengelakkan daripada kekurangan ini ialah menambah ia punya promosi untuk pendermaan darah inilah. Jadi ia banyak berkolaborasi dengan institut-institut, jabatan-jabatan kerajaan dan pihak-pihak swasta untuk mengadakan Blood Donation Day.